Okey, berikut adalah jawapan bagi soalan nombor 16. Soalan nombor 16 ni sebenarnya topik daripada lukisan berskala. Awak belajar dulu untuk BT3 lah sebenarnya. Okey. So, merujuk kepada ini berikut adalah gambar rajah yang mana dia bagi awak skala 1 nisbah kepada 50, yang mana satu nak kena tahu dia adalah merujuk kepada low. Maksudnya length of image kepada length of object. Maksudnya objek awak ni lagi besar, betul lah. Okey, bila pelan rumah tu lagi besar lah daripada pelan. Okey, maklumat yang kita ada adalah diberi luas bilik 2 adalah 15. Hitung luas sebenar dapur. Sekarang kita nak dapur kat sini. Okey, so kalau kita nak dapur, secara logiknya awak kena tahu ukuran dia dulu lah. Okey, awak kena tahu dia punya ni panjang kat sini dengan satu lagi kat sini kat bawah ni. Kat bawah ni tak ada masalah. Kat bawah ni boleh tahulah panjang dia adalah 6 cm. Yang ni awak boleh kira kat sini. Okey. Tapi masalah awak adalah macam mana kita nak tahu dia punya lebar panjang kat sini lah. Itu ada penyelesaiannya dia. Okey. Untuk tahu itu, awak hanya ada satu maklumat je. Bilik nombor 2 ni, dia ada luas dia 15. Okey, so kita tengok dulu. Maklumat yang kita ada untuk bilik 2 pula 10 cm. Kita tengok di sini jalan kerjanya. 10 cm tu, awak mula-mula kena tukarkan dulu. 10 cm ni adalah mewakili kita punya li. Kalau kita nak tahu dia punya ni, low dia, asal dia sebenarnya adalah 10 kena darab 50 cm dapat 500 cm lah. Dia punya panjang sebenar. Supaya kita boleh tukarkan kepada 5 meter. Yang mana untuk kita gunakan kita punya formula luas. Okey, so 15 bahagi dengan 1 sisi 5 meter. So kita dapati lebar sebenar bilik ni adalah 3 meter. Okey, kalau 3 meter, untuk kita tahu ukuran dalam bentuk li. Okey, kalau kita nak tahu dia punya ukuran li, 3 meter ni mula-mula awak tukarkan dulu kepada 300 cm. Kemudian untuk tukarkan kepada li, length of image kita, 300 bagi 50 dapatlah 6 cm. So kita tahu kat sini ni sebenarnya ukuran dia adalah 6 cm. Sama je dengan 3 meter. Berkadaran lah. Okey, so kalau kita dah tahu sini 6 cm, maka kita tahu 12 ni adalah 6 juga. So, 14 tolak 6 akan dapatlah 8 cm kat sini. Okey, so kita habiskan jalan kerja di sini. Bila kita dah tahu panjang dan lebar bagi dapur, awak boleh kira lah luas. Dia minta awak hitung luas sebenar. Okey, so dia dapati kita kena uruskan kita punya penukaran dululah. Okey, penukarannya adalah 8 tu kita dapat daripada low. Okey, so nak tukar kepada luas sebenar kita kena darab dengan 50 cm lah. Ni dia punya nisbah tadi lah. Kan kita tahu satu nisbah kepada 50. So nak tahu low, aku kena darab dengan dia punya low 50 darab 50. So akan dapati cm kuasa 2. Tapi baca soalan dia dan dalam meter. Aku kena tahulah kalau 100 cm sama dengan 1 meter. Manakala kalau kita nak tahu 1 meter kuasa 2, penukarannya adalah 1,0000 cm kuasa 2. Sebab itulah jawapan ni dia adalah 12 meter kuasa 2. Awak kena ingatlah penukaran ni. Kalau luas dia akan berkali ganda. Kosong dia tu akan berkali ganda. Okey. Selanjutnya kita pergi soalan B. Okey, B kita tengok ini adalah di bawah topik transformasi 3/5 lah yang baru belajar. Okey, kita ada teselasi. Teselasi ni adalah aplikasi daripada transformasi. Okey, teselasi yang kita ada adalah sebuah corak jubing lantai ruang tamu yang mana dia dibentuk oleh segi 4 selari dan segi 3 sama sisi. Okey, nyatakan transformasi yang dihasilkan untuk membentuk 3 daripada 1. So, kita tahu 1 ni nak pergi kepada 3. Kita tengok the only way, kita nampak kan? 1 je transformasi yang sesuai, dia adalah 4
pantulan. Dia tak mungkin translasi. Sebab tengok bentuk dia songsangan. 1 dengan 3 ni. Songsang. Maksudnya ni dia makin menjauhi kan garisan ni. So pantulan lah. Pantulan kena lengkapkan ayat lah. Pantulan pada sisi AB. Ni tak nampak kat sini kan. Pantulan pada sisi AB yang ni. Kena cakap lah garisan tu. Okey. Kemudian nombor 2, diberi panjang setiap sisi segitiga sama sisi ialah 2 kaki. Maksudnya ni segitiga sama sisi kita 2 kaki. Dan bentuk yang keempat ni dihasilkan daripada bentuk yang 2 dengan gabungan transformasi PQ. Yang ni memang dia cakap ada gabungan. Kalau yang pertama tadi dia cakap ada satu je. Satu je transformasi. Yang ni ada gabungan. So kena tahulah Q ni adalah kita buat dulu the first one. Baru kita follow dengan P. Okay. So kalau kita tengok macam mana kita nak 2 ni jadi 4. Kalau sekali transformasi sebenarnya kita nampak di pantulan. Okay. Tapi kita kena fikirkan kombinasi apa. So pantulan tu dah tak ada lah. So kalau pembesaran tak mungkin. Sebab saiz dia sama. So kita tahu dia adalah kombinasi translasi dengan putaran. So dalam kes ni sebenarnya ada 2 jawapan yang kita boleh buat lah. Okay. Yang pertama sama ada kita nak buat dulu dia punya putaran. Okay. Kita go through dulu contoh kat sini. Jawapan dia. Macam mana kita tahu dia putaran. Okay. Kita mula dengan 2. Okay. Kalau kita Q kan. Kalau kita decide Q tu adalah putaran. Kita akan putarkan pada pusat B. Pada pusat B. Putaran dia adalah, boleh bayangkan dia akan garis ni. Kalau kita putarkan 180 darjah, dia akan jadi ke sana. Dia akan jadi garis lurus lah 180 darjah. Manakala garis ni, saya lihat warna biru, dia akan ke sana. Okay, so kalau kita buat dalam bentuk putaran, okay, ini bentuk kedua kita yang warna biru ni. Okay, kemudian macam mana biru ni boleh pergi jump kepada nombor 4? Dia adalah dalam bentuk translasi. Dia memang cakap kat sini 2 kaki kan. Panjang setiap ni 2 kaki. So dia bergerak ke kanan. So itulah jawapan dia adalah ke kanan ni kita tahu dia adalah merujuk kepada positif 2 kepada kosong translasi. Okay, manakala kita tengok jawapan yang kedua dia. Kalau kita decide yang pertama tu Q adalah translasi. Maksudnya sebenarnya boleh bayangkan. Okey, kita nak translasi dulu. Maksudnya kita translasi dia ke sini. Okey, nampak? Maksudnya kita akan gerak ke kiri. 2 kiri. Sebab tu dia akan jadi negatif 2. Kosong. Sebab Y dia tak bergerak atas bawah. Dia gerak ke kiri je. So, negatif 2 lah. Okey, kemudian macam mana bentuk yang kuning tu boleh pergi kepada 4? Dia, okey, kalau kita ambil garisan ini, kita boleh buat putaran di B juga. Kalau kita putar 180 darjah, dia akan keluar garisan yang ni. Manakala garisan yang ni, bila kita putarkan, dia akan jadi ke sini. 180 darjah kan satu garis lurus. Okey. So, inilah bentuk yang terakhir kita keempat. Setujulah apa yang diberitahu, maksudnya putaran 180 darjah pada pusat B. Okay. So, either one is the answer lah. Boleh jawab yang pertama atau yang kedua tu. Okay, C pula kita pergi kepada soalan insurans. Insurans topik tingkatan 5. Okay, dia menceritakan tentang Encik Irwan. Okay, dia ada rumah yang boleh diinsurkan RM480,000. Okay, lepas tu dia ada core insurance dia cakap 80% je. Dan deductible sebanyak RM2,500. Maksud ini yang dia kena bayar lah, RM2,500 kan. Okay, tiba-tiba rumah dia ni ada kemalangan. Kerugian dia sebanyak RM74,000. Okay, hitung bayaran perpasan yang diterima oleh Encik Irwan jika dia menginsurkan rumahnya dengan jumlah RM300,000. Okay, dia tak guna the whole, dia tak ikut peruntukan yang sebenar insurans lah. Okay. So, awak kena kira dulu apa sepatutnya diinsurkan mengikut peratusan kod insurans dia. Okay, 80% darangan 1, harga sebenar rumah dia 480.
Okey, maksudnya sepatutnya dia insurans dia 384. Tapi dia beli insurans tu 300,000 je. Okey, so kita tengoklah peratusan 300,000 yang dibeli sebenar dengan sepatutnya darab dengan dia punya kerugian. Okey, itu yang sepatutnya dibayarlah. Kita nak tahu nisbah dia yang ni 300 per 384 darab dengan 74 tu apa yang dia rugi. Okey, so daripada kerugian dia kita kena tahulah berapa banyak yang dia kena bayar sebenarnya. Okey, so kita tolak dengan dia punya 2,500. Okey, ni dia kena bayar juga. Ni duit dia lah 2,500. So daripada pampasan yang sepatutnya tolak dengan ni, dia hanya dapat pampasan dia 55,312.50 sen. Okey, seterusnya hitung nilai penalty core insurance. Core insurance kita merujuk kepada, okey, dia rugi 74. Okey, tapi daripada peratusan core insurance, sepatutnya dia kena apa tu? Peratusan dia untuk apa? Ni yang kita bahas apa? Per dengan darab dengan kerugian dia yang ni kan. Okey. So tolakkan, dapatkanlah sebenarnya berapa penalty core insurance dia. 16,187.50 sen.